Sejarah kemanusiaan bermula dengan satu kisah yang bertemakan taubat. Kembalinya Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesilapan. Dan hari ini kita akan bincangkan nama Allah At-Tawwab yang daripada huruf akar ta, ba dan waw yang membawa erti kembali, to return, to turn back. Kalau satu orang tu melalui satu jalan, kemudian dia dah melencong masuk ke jalan lain, kemudian dibuat keputusan untuk balik semula ke jalan asal, itu disebutkan sebagai taba, kembali, taubat, pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat kisah pertama kemanusiaan tadi, Adam dan Hawa alaihissalam di syurga, pada satu layer, satu lapis nampak macam kisah gagal. Kisah pertama, kisah gagalnya manusia sehingga turun ke dunia, turun ke bumi. Tetapi kalau kita faham kisah tersebut dengan saksama, kita akan dapati ia bukan kisah kegagalan. Ia adalah kisah berjayanya manusia, ialah apabila dia melakukan kesilapan, dia kembali kepada Tuhan. Penting untuk kita faham, kerana mereka turun ke dunia bukan disebabkan hukuman. Itu memang daripada awal lagi Allah dah plan untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi, bukan khalifah di dalam syurga. Dan penting untuk kita faham dengan hadis Nabi SAW yang bertaraf hasan ini, ketika Nabi menyebut SAW, kullu bani Adam khatta'un, semua anak-anak Adam adalah khatta'un. Ingat pattern dulu, Razzaq, Wahhab, sesuatu yang berlaku secara berterusan, berulang-ulang kali. Anak-anak Adam, kata Nabi SAW, semua mereka khatta'un, seringkali, berulang-ulang kali melakukan kesilapan. Wa khairul khatta'ina, dan yang paling baik dalam kalangan mereka yang berulang-ulang kali melakukan kesilapan ini, siapa? At-Tawwabun, yang berulang-ulang kali, yang berterusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan taubat. So nama Allah tadi At-Tawwab juga menggunakan pattern yang sama dengan Ar-Razzaq, Al-Wahhab, yang bererti Tuhan yang berulang-ulang kali, berterusan, sentiasa menerima taubat, kembalinya hamba-hambanya itu kepada dia. Masya Allah. So kalau kita lihat kisah Nabi Adam tadi, itu adalah kisah bagaimana satu pedoman, kita semua akan mengulangi kisah itu sepanjang zaman. Lalu kita belajar daripada Adam AS. Yang membezakan Adam dan juga Iblis ialah Iblis bila dia buat dosa, dia sombong, dia takabur dan dia tidak mahu mohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Adam AS dan Hawa AS, kedua-dua mereka, moga Allah rahmati, memberikan mereka kesejahteraan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan kesilapan. Tidak justify sebarang kesilapan yang mereka lakukan, tak bagi alasan apa-apa, semata-mata berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun. Dan Allah sendiri yang mengajarkan, doa yang pertama diajarkan kepada umat manusia adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami. Allah bagi kita mata, kita zalimi mata yang Allah bagi dengan melihat yang haram. Allah bagi kita lidah, kita menzalimi lidah itu dengan berkata-kata dan terlibat dengan ghibah, mengumpat dan sebagainya, makan perkara-perkara yang haram, semua itu terlibat. Kita diberikan telinga, kita mendengar perkara-perkara yang haram. Itu semua kita menzalimi diri kita sendiri. Kita tak menzalimi Allah, kita menzalimi diri kita sendiri. Lalu kita sebut kepada Allah dalam doa itu, kalau tak kerana Engkau ampunkan dan merahmati kami, tentulah kami tergolong daripada golongan yang rugi. Rugi seperti iblis, syaitan dan zuriat keturunan syaitan iblis ni lah. Sebab itu kalau kita nak faham taubat ini, at the very essence, saripati taubat ini adalah rasa menyesal di dalam hati, yang ikhlas, tulus menyesal. An-nadamu taubah, kata Nabi SAW. Menyesal itu taubah. Dan kita sebenarnya kena rasa bimbang apabila kita berulang kali buat satu dosa. Kadang-kadang kita dah sengaja, kita anggap kita ada peluang, nanti kita boleh taubat, kan? Sebahagian kita mengambil kesempatan apabila kita belajar hadis-hadis, ayat-ayat Quran tentang betapa Allah ni At-Tawwab,
yang sepatutnya memotivasikan kita untuk sering kembali, tetapi sebaliknya ada orang yang terkeliru, dia terus-menerus melakukan dosa dan kesalahan sengaja, tanpa dia sedar, lama-lama perasaan menyesal itu hilang. Kan? Apabila kita buat satu dosa, kita rasa tak sedap di hati, kita rasa aduh malunya dengan Allah SWT. Itu tanda yang sangat baik bahawa Allah sudah pun memberikan taufik, At-Tawwab sudah pun memberikan taufik untuk kita kembali kepada dia. Tapi kalau perasaan itu sudah tidak ada, kita berada di satu daerah yang sangat bahaya. Macam iblis, tak ada rasa remorse, tak ada rasa menyesal. Okay? Dan beberapa sisi yang saya nak highlightkan, khususnya dalam bulan Ramadan, bulan yang special untuk taubat. Kan, kalau kita perhatikan apabila Nabi SAW mengaminkan doa Jibril yang khusus kepada doa, merujuk kepada doa tu ada 3 benda kan. Salah satunya merujuk kepada orang yang masuk ke dalam Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan keampunan. Celakalah dia, kata Jibril AS, dan Jibril sebutkan amin ya Rasulullah, dan Nabi pun aminkan doa itu. Dan kalau kita halusi, dalami apa yang dimaksudkan, hanyalah orang yang tidak mahu bertaubat sahaja yang tidak mendapatkan keampunan. Kita ada sebut pun sebelum ini kan. Hanya orang yang tak mahu taubat, tak mahu keampunan. Kalau dia dosa sebesar mana pun, kalau dia mahukan keampunan, Allah Subhanahu Wa Taala gembira luar biasa apabila seseorang hamba kembali kepadanya. Ini satu kisah yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seorang pengembara di padang pasir, kita kena faham konteks. Bila mengembara di padang pasir, dia perjalanan jauh yang tidak ada R&R, tak ada exit boleh nak berhenti tidur satu malam, ada kedai makan, tak ada. Mereka berjalan hanya berbekalkan kenderaan unta itu dan bekalan makanan yang ada bersama dengannya. Kalau habis bekalan tu dan tak cukup ikut schedule time sepatutnya mereka sampai ke next pit stop, mereka basically face certain death. Mereka akan mati. Sebab tengah-tengah padang pasir itu tak ada apa-apa resources lain lah. Jadi Nabi SAW cerita kisah lelaki ini, dia jalan dengan unta dia dan semua bekalan dia, tiba-tiba unta tersebut hilang. Dia cari, dia perah keringat kudrat dia mencari unta tu balik, sampai dia tak jumpa, dia pun dah berputus asa. Dan dalam konteks orang Arab dulu, kalau berjalan di padang pasir, kalau dah tak jumpa bekal ni, mereka siap-siap untuk mati. Sebahagiannya mereka gali siap-siap kubur, duduk dalam tu tunggu mati, sebab mereka tidak mahu mati dalam keadaan menjadi bangkai yang dimakan burung ataupun binatang-binatang melata. Tapi bila lelaki ni tidur dalam kepenatan, dalam rasa hampa dan kecewa, dia bangun balik, dia terkejut unta itu dengan semua bekal tu datang balik duduk depan dia. Dia sangat-sangat gembira sehingga dia tersasul. Dia kata apa? Ya Allah, engkau hamba aku dan aku adalah Tuhanmu. Slip of tongue lah. Dia terlalu gembira. Susah kita nak bayangkan ni kalau kita ada pengalaman hilang anak sekejap dekat shopping mall, ataupun hilang barang yang berharga kita cari dan kita sedih hampa, tiba-tiba orang datang dan pulangkan balik. Contoh kan kalau kita hilang phone kan, atau anak kita missing, lepas sejam jumpa balik, kan gembira tu cukup luar biasa. So Nabi SAW mengambil kesempatan daripada kisah ini. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira daripada lelaki ini, lelaki yang jumpa balik unta dan semua bekalnya ini. Allah lebih gembira daripada dia apabila kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bayangkan, kita buat dosa, kita yang melanggar peraturan Allah. Sepatutnya kita fikir logiknya, kalau dengan manusia makin marah, manusia makin benci, makin menyampah dengan kita. Berapa kali nak ulang dosa yang sama, ulang, melampaui batas lagi. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita belajar dulu Al-Quddus. Jangan terkeliru, Allah sifatnya tidak sama dengan manusia. Allah bila kita kembali kepadanya, Allah sangat-sangat gembira, tak kiralah berapa kali pun kita buat dosa tu. Yang penting kita ikhlas bila balik. Jangan main-main. Jangan perolok-olokkan taubat. Kita pulang betul-betul kerana menyesal yang tulus dan kita nak baiki diri kita. Kita berazam, kita berjuang. Kalau tergelincir lagi, syaitan akan datang bagi tahu berapa kali engkau nak taubat. Tak malu ke? Tuhan pun dah tak nak tengok muka engkau. Itu syaitan cakap. Allah kata tak. Allah kata setiap kali seorang hamba itu kembali kepadanya, dia gembira, dia menyambut taubat kita.
sentiasa, tawwab, yang berterusan, tak pernah putus, berulang-ulang kali. Jadi dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini, bulan yang Allah tutup pintu neraka rapat, Allah buka pintu-pintu syurga seluas-luasnya, janganlah kita lepaskan kesempatan ini. Kita doa, macam-macam benda kita minta. Sebelum itu jangan lupa kita taubat dulu. Kita mengaku kesalahan kita, kita luahkan perasaan menyesal kita. Cerita je apa-apa kepada Allah. Jangan cerita pada manusia, jangan cerita dosa kita pada manusia. Ada sebahagian agama yang minta penganutnya cerita dosa kepada orang tertentu, orang agama dan sebagainya. Kita tak ada konsep tu. Kita apabila kita buat dosa dengan Allah SWT, kita balik kepada Allah SWT. Berulang-ulang kali kita mohon ampun, Allah berulang-ulang kali memberikan kita keampunan. Jadi sama-sama kita fokuskan, khususnya 10 malam terakhir ini. Even nanti kita akan sampai ke satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Afu. Apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, kalau jumpa malam yang paling istimewa, yang lebih baik daripada 1000 bulan, apa yang nak diucapkan? Nabi boleh ajar macam-macam doa, tapi apa yang Nabi ucapkan adalah doa yang membawa kita kepada taubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rezekikan kita malam Al-Qadar dan keampunan penuh, keluar daripada Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.